Baik, Alhamdulillah. Kita akan mulakan balik pengajian kita, akan bersambung daripada minggu lepas. Hari ini kita akan teruskan dengan pembacaan di Iqra 4. Baik, buku Iqra 4 ni kita akan mula membaca dengan bacaan tanwin. Tanwin ni apa? Tanwin ni tanda dua. Tanda dua. Kalau kita biasa belajar tanda satu, contohlah kita ambil huruf ba. Ba ni semua ba kan. Ba ni kalau baris atas dia panggil baris apa? Baris atas fathah. Kalau baris bawah kasrah, depan doma. Tanda satu atas kasrah, satu fathah, satu bawah kasrah, satu depan doma. Jadi kalau kita kata tanwin, maknanya tanda dua. Tapi kita tak tahu dua atas ke, dua bawah ke, dua depan. We don't know. We only know tanda dua, tanwin. Tapi nak tahu tanda dua atas, dua bawah atau dua depan, yang ni tadi panggil apa? Fathah. Kalau tanda dua atas, fathatain, kasrah, kasratain, doma, domatain. Dia tambah perkataan tain. So in other words, when I say tanwin can be anywhere, dua atas, dua bawah, dua depan. That's it, in general. Dia tak spesifik. Tapi when I say fathatain, kita tahu fathatain dua atas, baru spesifik on dua atas. Not talking about these two. We're talking about the dua atas only. When I say kasratain, that means we are talking about center one. We're not talking about yang ni dua. Domatain, then we know this is the domatain. We're not talking about these two. But when I say tanwin, they're talking about all this, but we don't know which one. Doesn't matter. One they say tanwin, itu maknanya baris dua. Boleh tak? Boleh faham? Okey. Sebutan huruf tanwin ni sama juga macam huruf yang tanda satu. Kalau yang ini babi bu, tanwin ni pun sama juga sebutan dia. Cuma ujung dia ada tambahan huruf nun. Ada bunyi huruf nun. Ataupun equal to bunyi n. Itu saja. Semua huruf tanwin ujung dia ada bunyi nun ataupun bunyi n. Kalau alfabet Rumi kan romanize n. Apa tak? Contoh, kenapa dalam tanwin semua kena bunyi huruf n? Sebab dalam tanwin ada huruf nun. Kalau ini ba, kalau dia tanwin jadi ba, yang ini b, bi, yang ini bu, bu. Enggak? Tapi kalau dia single, kalau dia double, ba jadi ban, tambah huruf n ni je. B jadi bin, bu jadi bun. Enggak tak? Tambah n aja. Tak kira apa huruf pun, kalau tanwin tambah n. Ya, ya, yu. Sebenarnya baca yan, yin, yun. Faham tak? Nampak? Contoh macam ya yang saya kata tadi. Kalau ya, ya, yi, yu. Kan? Ya. Sorry, yang ini ya. Ya, i, yu. Ini yu. Tambah n juga. Semua huruf tambah n ujung dia. Kalau dia single, kalau dia double, ya jadi yan, n. Yi jadi yin, ada n. Kalau dia double, yu jadi yun. Nampak tak contoh dia? Kokiku konkin kun. Kalau kokon, katakan kokon. Kop atas bunyi ko. Kalau dua kon. Kalau ki kin. Kalau ku kun. Takkan kokon.
Popcorn. Alamak. Sembarang. Semua tambah N saja. Kalau 2 kon. Ya. Okey. Yang orang cakap kokiku lah. Betul tak? Orang nak cakap ini ku. Betul tak? Ya. Kalau ni orang eja macam ni, ini biasa pakai huruf Q Kalau Rumi pakai Q, kalau K dia huruf kaf. Kalau K huruf kaf. Biasanya Rumi, tapi kalau Rumi ni pakai Q. Ko. Ki. Ku. Ya. Tambah N kalau dia double. Kon. Kin. Kun. Samalah. Semua huruf sama, ada N ujung dia, ada nun. Ada huruf nun kat ujung tanwin. Sebab tu nanti bila kita belajar tajwid, dia akan datang satu hukum, nun mati, ada tanda mati, sama hukum dengan tanwin. Okey, kita ambil contoh. Kenapa setiap hukum nun tanwin ni ada bunyi nun? Sebab dalam tanwin ada huruf nun. Ada huruf nun mati dalam dia. Ya, nun mati ni dekat mana? Boleh nampak? Ada huruf nun dalam tanwin ni. Dalam sabdu ada berapa huruf? 2 huruf. Boleh nampak? Tak boleh. Macam mana kita tahu ada 2? Kita kena eja baru nampak. Betul tak? Baru nampak ada 2. Iyyaka na'budu. Iya. Ada 2 ya. Why? Pasal sabdu. How we know? Because of sabdu. How you know because sabdu ada 2? Asal dia iya was like that. Lepas tu ada ya. Iya, dia mergekan these 2 ya become like that. Sebab tu setiap huruf sabdu ada 2 huruf ya. But how you know? By the sabdu we know. How you see? By the ejaan you can see. Boleh dapat tak? Saya kat orang putih dia faham Boleh tak? Boleh. Nak cakap Arab, orang putih semua boleh, InsyaAllah. Boleh faham tak sikit-sikit? Tak boleh cakap. Saya ni kadang-kadang hembus je orang putih. Cakap Melayu lidah aku ni kadang yang tak tahu apa hal dari pagi orang putih lah banyak. Okey, kita tahu dalam sabdu ni ada 2 huruf. Macam mana kita tahu? Sebab kita nampak sabdu, kita tahu dalam dia ada 2 huruf. Macam mana nak tahu? Kena eja dia baru nampak. Macam mana nak nampak? Kena eja. Macam mana nak tahu nampak sabdu? Betul tak? Kan? Sama juga dengan ban bin bon ni. Dalam dia ada huruf nun. Dalam tanwin nun mati. Sebab itu hukum nun mati dengan tanwin sama nanti bila kita masuk buat tajwid. Dia akan datang sama hukum. Nun mati dan tanwin. Kalau jumpa huruf ni izal halki, jumpa huruf ni idgham aguna, jumpa huruf ni idgham bila guna, jumpa huruf ni iqlab, jumpa ni ikhfa, halki. Dia akan keluarkan sama hukum sebab dalam tanwin ada nun mati. Okay. Macam mana kita tahu ada nun mati? Macam mana nak tahu tadi sabdu ada 2 huruf? Kena eja. Betul tak? Yang ini pun kena eja. Asal yang tadi asal dia iya, kena eja baru nampak ada iya. Dia merge jadi satu, betul? Yang ini asal dia ba nun mati atas ban. Nampak tak? So dalam tanwin ni ada huruf nun mati ni. Ni ada huruf nun dia. Ada huruf nun. Sebab tu ban bunyi N. N assume as nun. Okey tak? Hari ni macam diam aja. Tak ada mood ke, tak sihat ke? Tengah-tengah gagap ke, tengah-tengah gugup. Saya sakit tekak, asal ngaji sakit tekak. Asal ngaji sakit tekak, nanti dia keluar dah baik start dekat saya. Bin. Memang tak bin ada nun mati? Ba nun mati depan bun.
Nampak tak? Ada tanwin ni, ada nun mati dalam dia. Nampak? You got to eja then you can see. Macam sabdu tadi, how we know ada dua huruf sabdu, ada dua huruf dalam sabdu, kita kena eja, kita nampak. Yang ini kita tahu dalam pada nun. Macam kita tahu, eja kita nampak. Sebab itu huruf tanwin ujung dia ada bunyi nun punya sound. Ada nun punya bunyi. Sebab ada nun dalam tanwin. Nun kalau kita assume, kan, kita anggap dia sebagai huruf nun. Apa huruf N. Kalau mim M, lam L, something like that. Kita kena assume dulu. Bila pak baca jangan baca M, N, L, tak ada lah. Ini kena assume. Tak, dia tak semestinya panjang. Tak semestinya panjang. Nanti saya tunjuk cara bacaan dia. Ini nak suruh bunyi dia dulu aja. Yan, yin, yon ni pun sama. Semua tanwin sama. Yan, ya nun mati atas yan, tak? Ya nun mati bawah yin, ya nun mati depan yun, yan yin yun. Ada tak tanwin ni, ada nun mati ni? Ada huruf nun yang dimatikan dalam ni. Dimatikan huruf nun tu. Boleh? Dapat tak? Pak ni dapat dulu tak ni? Pasal ni hari bab dah masuk bab hukum tau. Dah banyak dah masuk ni, akan masuk lagi. Okey Okey, good. Standby bolpen, standby kertas, nak tulis nama hukum lepas ni. Okey, kita baca macam ni je. Baban, baca tu dulu. Baban, tatan, sasan, jajan, zazan, zazan, fafan, kakan, raran, zozon, yayan, lalan. Okey. Yang ini ahada, ahadan, amila, amalan, hasana, hasanan, solaha, solihan, nadhiron, bashiron, ju'an, nuhan. Okay, yang kita baca han ni semua sebenarnya pasal ini bab tanwin, saya nak bunyikan dia aja. Tapi kalau dalam Quran yang bunyi an ni semua tadi, dia dibaca bila sambung saja. Bila berhenti tak ada an tak ada. Bila bersambung, sambung sahaja. Baru digunakan hukum tanwin tu bergantung pada huruf sebelah. Ini dah masuk tajuk, saya tak nak masuk dulu. Cuma nak kasih tahu bunyi nun tu bila bersambung saja. Okey. Bila kita sambung, dia jadi hukum tanwin bertemu dengan huruf apa? Sama macam hukum nun mati, nun sakinah. Itu dah masuk nun mati, memang susah sikit. Tak apa, saya tak nak masuk waktu dulu. Saya cuma nak kasih tahu nama hukum dia bila berhenti. Tak ada huruf nun. Bila berhenti, nama hukum dia mad iwad. Okey, nanti saya tulis lebih ni. First kita dah belajar mad arid li sukun, betul? Apa makna mad? Mad apa makna? Arid. Apa makna arid? Mendatang. Li sukun, matikan. Kita dah belajar mad sila. Apa makna mad? Mad panjang, sila sambung. Okey. Apa beza antara ini dua? Yang ini mad arid disukun terjadi. Saya cakap terjadi bila, only when we stop.
kerana nak perhatikan. Tak? Terjadi bila kita berhenti sahaja. Yang mat sila ni only terjadi bila kita sambung. Sebab tu dia mat sambung. Tak sila. Ini kalau sambung jadi tak atas. Mat arid sukun tak jadi. Dia jadi bila berhenti saja. Mat sila ni bila berhenti jadi tak? Tak jadi. Berhenti. Dia sambung baru dia jadi mat sila. Bila dapat tak ni picture dah belajar kan? Ke nak gostan balik ni kelas 3 ni? Takut. Takut kelas 3. Kelas 3 tanya tak dapat kelas 2. Kelas 2 tak dapat aku balik kelas 1. Takut. Kata nak baca Quran. Macam inilah orang baca Quran. Kepala mesti nak pening untuk dapat peningkatan. Kalau kepala takut nak pening, sampai bila-bila pun kita tak ada peningkatan. Tak bergerak. Kita kena kasi kepala kita pening untuk dapat peningkatan. Boleh tak? Okey, yang hari ni kita tambah lagi satu hukum. Mat iwad. Iwad. Apa makna mat? Panjang. Kita dah tahu mat maknanya panjang. Dia melibatkan apa? Huruf mat ni mesti nak melibatkan huruf apa? Alif, waw dengan ya. Mat iwad. Makna iwad ganti. Itu makna iwad. Kalau mat badal tukar, mat iwad ganti. Apa yang dia gantikan? Ni yang kita nak belajar ni. Apa yang dia gantikan? Mat arid li sukun terjadi bila berhenti saja. Macam ini senang taruh. Berhentilah stop. Yang ini continue. Continue to stop. Yang ini pun terjadi when we stop juga. Jadi mat iwad. When we continue tak jadi mat iwad. Terjadi when we stop saja, berhenti sahaja. Berhenti saja. Yang tengah ni sambung sahaja, baru jadi mat sila. Berhenti tak jadi mat sila. Berhenti jadi apa? Boleh belah. Okey? Boleh belah. Okey tengok jangan panik, relax. Memang belajar macam tu. Mula-mula pening, nanti ada peningkatan insya-Allah. Ini kita dah belajar alhamdulillah. Boleh faham ni dah belajar. Nanti Pak baca nampak saya tegur. Ini pun dah belajar alhamdulillah. Yang ini ni hari saya ajar. Dia terjadi bila berhenti. Yang tanwin ni bila sambung tak jadi. Okey, contoh ahada kan. Sebenarnya kalau baca Quran berhenti jadi ahad. Had tak boleh panjang sebab tak ada huruf mat dekat tengah yang boleh aridkan dia. Betul tak? Dia tak boleh ahad, tak boleh. Ahad pendek saja. Sebab tak ada huruf mat. Betul? Ahada ni kalau nak sambung. Ahada da ni 2 harakat. Ini yang mat iwad. Da 2 harakat maknanya panjang tak? Panjang kira mat. Iwad ni makna apa? Ganti. Apa yang dia gantikan? Tanda 2 atas dia panggil apa? Fathatain. Digantikan jadi fathah. Tanda 2 digantikan jadi 1. Boleh nampak? Boleh nampak tak? Tanda 2 kan? Dah 2 ni kan? Jadi 1. Boleh? 2 jadikan 1. Itu yang diganti. Dia ganti fathatain kepada fathah bila kita berhenti saja. Ahada. Beza ni tak ada alif. Ini ada alif. Sebab tu dia mat iwad. Tapi bila sambung tak pakai alif. Tak jadi mat iwad, tak jadi mat. Tak pakai alif tak jadi mat lah. Pasal dia nak jadi mat mesti nak ada alif, ada waw, ada ya. Kalau sambung tak pakai alif, maknanya tak jadi mat. Mat dah tak ada. Nak tukar tak, nak ganti tak iwad pun tak payah.
pakai yang tanwin ni, fathatain. Ahada ahadan amil. Ahada ahadan amil. Kalau sambung dah tak ada mat iwad. Yang mat iwad tu tadi ahada ahada, dah itu mat iwad. Now I sambung. Ahada ahadan amila amala. Mat iwad. Mat iwad cuma melibatkan fathatain, dua atas saja. Melibatkan fathatain dua atas saja dengan alif, dah. Kalau mat sila melibatkan apa? Dia boleh melibatkan doma sama kasrah, huruf ya sama huruf waw saja, tak ada alif. Mat sila dia melibatkan doma atau kasrah, waw dengan ya saja. Kalau huruf ha domir tu berbaris doma, dia akan keluar waw kecil. Kalau dia berbaris kasrah, bawa ya kecil. Boleh ingat tak ya kecil, waw kecil? Dah belajar kan bab tu? Dia tengok kat sini ada mat sila tak? Ni dia. Kenapa dia ni keluar waw kecil? Sebab dia ni baris depan. Kenapa dia keluar ya kecil? Sebab dia baris bawah. Mat sila melibatkan ya dengan waw sahaja. Boleh? Mat iwad melibatkan alif sahaja, melibatkan huruf alif dengan baris fathatain sahaja, baris dua atas saja. Jadi dia akan iwad, dia akan gantikan jadi fathah. Boleh tak? Saya ambil satu-satu contoh dulu, kasih senangkan mat iwad ni dulu. Ini semua mat iwad dalam Quran. Boleh nampak tak? Besar sangat tak? Besar sangat? Boleh? Boleh Okey, ini semua bila saya berhenti jadi mat iwad. Bihadza masala, bila saya sambung bihadza masalan asyrata aina, asyrata ainan atattakhizuna huzwa. Bila saya sambung jadi huzuan, ini mat iwad. Boleh dapat? Ini senyum faham tak faham ni? Dia nak tahu faham tak faham, tak payah pakai senyum, pakai kenyit. Kenyit mata kanan kalau faham, kenyit mata kiri kalau tak faham. Okey, now kenyit. Tengok. Faham tak? Tak kenyit pun. InsyaAllah mana nak kenyit dulu. Ya. Samanan qalila. Tapi kalau samanan ni kita berhenti pun jadi mat iwad. Samana qalila. Dapat tak? Samana qalila. Kalau nak berhenti dua-dua. Tapi kalau nak sambungkan na ni, samanan qalila. Baca nan dulu. Sebenarnya dia ada samanan, ada sama-sama tu, ada ikhfa. Saya tak nak ajak ikhfa dulu. Ikhfa nanti bab tajwid saya boleh ajar. Wa nadhira. Kalau sambung wa nadhiran linnasi imama. Nampak tak? That is my reward. When you stop only. Wa nadhira, dua rakaat mat, maknanya panjang dua rakaat lah, panjang tak? Reward ganti fathatain ke fathah. Ya bang. Boleh faham? Ada apa? Ini maaf Ada. Sama mana kalau kita berhenti sana, dia punya rakaat apa? Rakaat dua rakaat solat subuh bang. Harakat, jangan rakaat kalau dua rakaat solat subuh. 3 maghrib, isyak 4. Yang mana bang? Samana dua harakat. Dua rakaat. Qalila pun dua rakaat. Tapi bila sambung samanan qalila, samanan, dia bagi kita baca nan. Satu je lah baca, tak dua rakaat lah. Baca nan saja.
Tak ada 2 rakaat. Cuma dekat sini ada hukum ikhfa, saya belum ajar lagi. Yang sebelah ni kalau ada ni ada alif tu panjang ke berapa rakaat? Mana? Alif dan roh 2 rakaat. Mak iwat 2 rakaat saja. Lepas ada alif. Wa nadhiro 2. Tak ada suara ke gini-gini. Okey, bisik-bisik. Biar orang apa dia? Apa dia? Jelas kan, kalau kita nak ikut 4, 6 harakat. Kalau yang ni Ustaz kata 2 harakat. Kalau kita nak, macam kita saya dah mula 4, seterusnya macam kongsi. Oh, that is mak adik li sukun. Jadi yang ni saya You got no choice, 2 harakat. macam mana saya tak faham. Okey. Ada hukum, betul juga ada soal. Pandai juga soalan dia. Ada hukum berhenti kita boleh pilih 2, 4 atau 6 harakat seperti mat adik li sukun. Yang ini kita got no choice. You cannot choose 2, 4, 6. Only 2 harakat. Sebab tu kita nak faham hukum dulu. You want to say that now, okay, kalau 4 semua 4, that is mat adik li sukun. That is not talking about mat iwat. Mat iwat 2 harakat sahaja. Yang ini mat sila, ada 2 type of mat sila. Kalau mat sila qasirah, 2 harakat saja. You got no choice. Mat sila tawila ada 4 atau 5 harakat. Baru kita ada choice. Nak ambil 4 mat sila tawila, semua mat sila tawila yang kita baca kena standard 4. Itu dia panggil wazan, timbangan dia. Kalau nak ambil 5 pun boleh, semua kena 5. Sama macam ni, ma'arik disukun nak ambil 6 harakat, semua ma'arik disukun 6 harakat. Nak 4 boleh? Boleh, tapi semua kena maintainkan 4 harakat. Itu dia panggil wazan. Jadi maksudnya penghujung apa? Penghujung rindu. Memastikan ma'arik sukun tu kita boleh baca 4, 6 atau anulah. Yes. Tapi kita nak bersambung lagi kita Kalau bersambung ma'arik li sukun tak jadi. So kena baca dia punya apa? Mak asli 2 rakaat, terus yang nak arik dia dah tak jadi arik. Jadinya arik kerana nak sukun saja, nak matikan. Jadi Ustaz, kalau saya dah tahu dalam surah tu ada mat iwat, saya akan mula daripada awal semua 2 harakat. Yes. Kalau saya dah tahu lah. Kalau dah tahu, kena apply. Tak tahu tak apa pun. Sebab tu kena belajar. Kalau macam misalkan saya tak tahu, saya buka Al-Quran, kemudian saya ma'al sukun, saya matikan 4. Bila saya jumpa mat iwat, saya tukar switch to 2 harakat. Yes, automatic 2 harakat. After that, I continue reading. I continue reading of 2. Tak, maksud saya dah pergi ke mat iwat 2 harakat. Saya teruskan membaca. Saya matikan 2 harakat ke atau saya continue with my earlier 4, 6 harakat? Mak iwat only 2. Only ma'arik disukun, you got to continue semua standardized. Nampak tak? Okey, saya ambil inilah contoh. Dia memang buku Quran ni susah sikit nak contoh. Saya tunjuk Quran bagi contoh. This is all about mak iwat. Tapi dia tanda selalu kalau Al-Quran, dia tahu wasal boleh, wakaf boleh. Itu pun Just now I say, Quran ni show us kita punya practicing dalam kehidupan. Tak ada paksaan. Nak buat silakan, tak nak buat silakan, tapi kena buat, nak ke tak nak ikut kaedah dia. Setiap hukum dalam Islam, kalau haram tak boleh ambil semua pakaliau haram. No. Depend on individu. Mungkin haram pada awak, halal pada saya, makruh pada dia, wajib harus pada dia tu, sunat pada yang lain. We don't know individual punya stand tak? Sama juga baca Quran. Saya nak sambung boleh Ustaz? Boleh. Saya tak nak Ustaz, saya nampak tak cukup, saya nak berhenti. Boleh? Boleh. Tapi kena apply hukum dia. Macam gitu dalam kehidupan kita. Nak buat yang makruh ke, yang sunat ke, yang wajib ke, kena ada tengok keadaan dia. Bukan suka-suka buat. Ini dia panggil kaedah dalam hukum. Kaedah dalam hukum fiqh. Ini sekarang kita belajar kaedah dalam hukum baca Quran. Ada hukum boleh berhenti, boleh sambung. You can choose. Saya nafas panjang Ustaz, saya nak sambung. Go ahead.
apply the hukum. Saya nafas tak panjang, saya nak berhenti. Boleh apply the hukum also. Okay, now the hukum bila nafas tak berhenti, berhenti ni jadi apa? Di mana yang Berhenti jadi hukum. Ini dah ma'iwat. Tengok ikat dalam Quran dah menggigil. Samalah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dabha. 2 rakaat saja. Dia tak han. Ha, 2 rakaat ada alif mad iwad, gantikan fathatan jadi apa ganti? Fathatan jadi fathah. Ya. Fal muriyati qadha, ha 2 rakaat. Fal mughirati subha, ha juga. Okey, now kita tak cukup nafas, kena baca mad iwad. Pasal mad iwad terjadi bila berhenti saja, betul? Okey, bila kita sambung wal 'adiyati dabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. Nampak apa different dia? Bila kita sambung dia jadi hukum ikhfa. Saya belum ajar, tak apa. Okey, belum ajar ikhfa dia hang sama-sama. Okey, kalau tak nak sama-sama, kita nak baca jelas punya wal 'adiyati dabhan fal muriyati qadhan fal mughirati subha. You can see the difference. Terjadi ni makwat only when you stop. Wal 'adiyati dabha, 2 rakaat. Fal muriyati qadha, 2 rakaat. Fal mughirati subha, pun 2 rakaat. Mak iwat only 2 rakaat. You got no choice to choose 4 or 6. No way. Yang 4, 2, 4, 6 is on ma'arid disukun. So jangan confuse hukum. Fa'asarna bihi naq'a, 2 rakaat. Hi berapa rakaat? Nama hukum maksilah, hadomir before and after hidup berbaris, before ba hidup baris bawah, tak nun hidup baris atas, then ya kama. Why ya kama? Why? Yes, berbaris. But why keluar ya, not keluar waw? Pasal di hadomir baris bawah, dia akan keluar waw bila hadomir ni baris depan. Maksilah. Fa wasatna bihi jam'a, 2 rakaat. Ya. Kena isi awal sambung. Fa asarna bihi naq'an fa wasatna bihi jam'an innal insana li rabbih lakanud. Ma'arid disukun. Nu mat. Ya. Dia nak arid dekat dal. Mana dia nak mendatang kat dal. Kenapa dia nak datang? Kerana li sukun dia nak matikan. Baru jadi ma'arid sukun. Okey, dengar Innal insana li rabbihi lakanud. You can choose 2, 4 or 6. I want to choose 4. Lakanud. This one also ma'arid sukun, also 4. Wa innahu ala dhalika la syahid. Semua standardized. Ini pun 4 juga. Wa innahu li hubbil khairi la syadid. 4, you got to balance kan. Itu dia panggil wazan. Jangan mentang-mentang boleh choose you pun. Yang ni li rabbihi lakanud, 4. Lepas tu yang ni la syahid, 2. Lepas tu li hubbil khairi la syadid, 6. Jadi dia tak balance kan. Bacaan dia dengar pun macam tak sedap. Kalau saya dengar pun nanti tinggal macam sengal. Dengar kejap panjang kejap pendek, tak balance.
maknanya dia tak ada, dia wazan tak jaga. So you got to practice standardizkan. You want to take 4, silakan all 4. You want to take 2, silakan all 2. 6 pun boleh all 6, macam tu. So this is what we call DP balancing. Ini terjadi bila sambung mat sila. Bila berhenti jadi tak mat sila? So bahasa berbarakan ni 1 sambung 1. Fa asar nabi, ya, dia tak jadi mat sila sebab hadom ba ni nak arid dekat ha, tak ada huruf mat in between. So dia kena pendek. Nabi bi juga. Fa wasat nabi, fa wasat nabi. Bihi ni bila dia sambung, dia tak jadi mat sila kerana when you stop, you only jumpa before yang hidup. You don't jumpa the after hidup. Why? You already stop. That's why you tak jumpa. Dia punya mat ni, definition dia must jumpa before and after. So bila masa kita jumpa before and after, bila kita sambung lah, kita jumpa and after juga. Betul tak? Boleh tak? Boleh faham? Kak, boleh faham tak orang putih ni? Alamak, aku tertajak lagi orang putih. Kak, boleh tak faham? Before and after. Kak, after tu apa ke after? Saya nak tanya juga. Akak cakap agak faham. After apa after? Apa mana after? Sebelum. Sebelum ke sesudah lah. Confused lah pula. Baju putih. Good afternoon. After lah tu. Afternoon. Tapi nanti kalau baca kan, okay, kalau berhenti kat situ, lepas tu dia tak boleh stop kan, kena ulang balik, bila nafas pendek lah, nak berhenti kan. Yes, tergantung ayat dia. Kena gostan, sambung. Baru sambung. Itu Pasal dia ada ayat yang tu bab wakaf ibtidak saya ajar. Dia ada ayat yang kita boleh baca sampai ujung. Kalau berhenti kat tengah-tengah boleh tak? Boleh. Bukan tak boleh, boleh. Betul tak? Ini tak boleh tengah-tengah. Ya, boleh kita tak boleh. Boleh. Berhenti, mana-mana nak berhenti, berhenti. Nafas tak cukup nak buat apa? Nak paksa sekali meninggal? Lagi leceh bercerita. Tengah baca, nak paksa nafas tak ada kali meninggal. Dah lagi leceh pula. Nak pergi telefon ayat kematian, nak pergi bawa persaraman, ni cerita panjang, leceh bercerita tak? Berhenti sahaja. Nak berhenti no problem. Yang jadi problem kalau nafas tak cukup kita berhenti sini, nak sambung dia problem. Ayu bantu sambung sebelah atau gostan sikit gohek balik. Itu yang penting. Itu yang penting. Nak sambung, nak ibtidak dia panggil. Ibtidak kita nak sambung balik bacaan kita. Saya dah berhenti sini Ustaz, nak sambung mana sebelah boleh tak? Ada yang boleh. Ada tak boleh. Kenapa tak boleh? Pasal awak berhenti ni ayat dia dah tergantung. Awak kena gostan balik untuk sempurnakan ayat tu. Boleh faham? Boleh Yang ma'arif disukun terjadi bila berhenti saja. Sambung tak jadi. So tak jadi maknanya dia kena balik asal mat asli. Li rabbihi lakanu. Nu 2 harakat, no choice 246 nomor. Pasal apa nombor? Pasal there's no longer ma'arif disukun. Lakanudung, masukkan idgham aguna. Lakanudung wa innahu ala zalika lasyahid. Pun sama. Wa innahu ala zalika lasyahid. He only. He 2 rakaat. Dung wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu bi khairil lasyadid. 2 rakaat di dun afala ya'lamu izabu sirama fis sudur. Mari sukun. Fil kubur, sorry. Yang fil sudur lagi satu ayat sebelah dia. Afala ya'lamu izabu sirama fil kubur. Yang satu baru fil sudur. Fil sudur is the other one. Ini cara dia. So kalau kita nak wakaf, nak apa semua, ni fis sudur. Wa hussila ma fis sudur. Baru ma'arif sukun sudur. D-U-U-U-U-U-R. R is because dia arid dekat ra.
We assume raw as huruf R. D U U U U U R. U U U and I. Ha, boleh. Ha, you and me. Boleh. Itu bila kita nak berhenti baru jadi ma'arif disukun. Kalau tak berhenti tak jadi. So back to the normal one will become mat asli saja. Dal waw mati depan du ikut petua hilang tanda mati. Betul? Wa husila ma fis sudu du saja. Jangan masuk ar. Fis suduri. Wa husila ma fis suduri inna rabbahum bihim yawma izil la khabir. Ya. Bila dapat tak beza bacaan dia? Jadi sudu jadi maksilah bila nak asam. Sudu jadi maksilah, ma'arif disukun. Bila berhenti ma'arif sukun. Tak ada maksilah. Maksilah melibatkan hadomir. Ni tak ada hadomir pun. Ya? Boleh? Okay, now you see the difference.